Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Lisnatra binti Abdul Malik, nombor matrik 262421. Dalam kursus psikologi sosial kali ini, saya akan menjelaskan sebuah eksperimen psikologi yang popular dikenali sebagai The Stanford Prison Experiment pada tahun 1971. Sebelum itu, mari saya tontonkan kepada anda sebuah klip filem hasil adaptasi eksperimen ini. Sejarah awal eksperimen ini telah dicipta oleh seorang penyelidik di Universiti Stanford dalam bidang psikologi. Beliau bernama Philip Zimbardo. Beliau dilahirkan pada tahun 1933. Pengalaman beliau semasa kecil membuatkan minatnya cenderung ke arah mengkaji tabiat manusia. Berikutan banyak insiden pergeruhan di antara banduan dan pengawal yang berlaku di kalangan tentera laut dan tentera darat Amerika Syarikat. Pihak tentera Amerika Syarikat bersetuju untuk melantik Profesor Philip untuk mengadakan satu kajian yang berlangsung selama 2 minggu dalam mencari solusi mengapa wujudnya insiden melibatkan banduan dan pengawal. Philip Zimbardo adalah seorang ahli psikologi yang berpengaruh terkenal dengan eksperimen penjara 1971 Stanford. Ramai pelajar psikologi mungkin juga biasa dengan buku teks psikologi dan siri video Discovering Psychology yang sering digunakan di sekolah dan psikologi kelas. Zimbardo juga merupakan pengarang beberapa buku terkenal termasuk The Lucifer Effect yang menyumbang kepada teori bidang psikologi. Kaedah The Stanford Prison Experiment dilaksanakan bertujuan mengenal pasti bagaimana seseorang itu beradaptasi dalam keadaan di mana dia hilang upaya terhadap nasibnya sendiri. Eksperimen ini dilakukan dengan mencari orang yang bersedia menjadi sukarelawan dalam kajian tersebut. Asalnya 70 orang pelajar dipilih, kemudian dikurangkan menjadi 24 orang pelajar. Dalam eksperimen ini, 24 orang yang terpilih tadi dibahagi lagi menjadi 2 kelompok yang akan berperanan sebagai pengawal dan banduan. 24 orang yang dipilih haruslah bebas daripada rekod jenayah, masalah kesihatan dan masalah psikologi. Sebagai sagu hati kepada mereka yang menawarkan diri menjalani kajian ini, semua peserta dibayar sebanyak RM59 sehari. Mereka gunakan bilik bawah tanah di Fakulti Psikologi Universiti Stanford, sebuah penjara kecil dibina yang mampu menempatkan 9 orang pelajar sebagai banduan yang akan menetap di sana selama 2 minggu. Mereka akan dikawal pula oleh 9 orang peserta lain yang akan bertindak sebagai pengawal. Philip sendiri telah bertindak sebagai warden penjara yang mengawal segala tindak tanduk pengawal dan banduan. Pada hari kedua, keadaan mula bertukar rupa menjadi penjara sebenar. Berlaku pertengkaran di antara banduan. Pengawal bertindak kasar dengan banduan. Mereka melakukan hukuman tekan tuli, hukuman bogel, disembur dengan pemadam api dan penderaan mental. Pada hari keempat, banduan memberontak dan ada yang ingin menarik diri dan sanggup menolak tawaran wang sagu jika mereka dikeluarkan lebih awal. Eksperimen ini membuktikan dalam keadaan terkurung dan terseksa, peserta bukanlah seorang banduan sebenar, mula menunjukkan mentaliti sebagai seorang banduan tanpa sengaja. Begitu juga pengawal dan warden penjara. Kajian berakhir pada hari ke-6 selepas teman wanita Philip bernama Christina Meslek hadir ke penjara mereka dan terkejut melihat keadaan sistem penjara itu dijalankan. Eksperimen itu ditamatkan serta-merta pada hari ke-6 dan semua pelajar dibebaskan pulang sebelum hadir memberikan maklum balas terhadap kajian tersebut. Antara sumbangan The Stanford Prison Experiment dalam bidang psikologi ialah 4 teori Zimbardo. Pertama adalah Lucifer Effect. Orang baik dalam melakukan hal-hal jahat jika dihadapkan dalam situasi dan tekanan yang membuat mereka harus melakukan perkara itu. Teori kedua ialah time perspective. Perspektif waktu mempengaruhi individu secara virtual. Teori ini dibahagi kepada 6 time zone berdasarkan waktu mempengaruhi pengalaman, iaitu past negative, past positive, present hedonism, present fatalism, future dan transcendental future. Teori ketiga ialah Heroic Imagination Project.
di mana setiap individu akan dapat menjadi pahlawan dengan mengubah fikiran egocentrism menjadi sociocentrism. Selama kita menjadi heroes in waiting, kita juga dapat menjadi heroes in training. Teori keempat ialah Social Intensity Syndrome, SIS. Ini merupakan istilah sebuah konsep teori yang menggambarkan fenomena sosial dalam lingkungan militer. Istilah ini berhubungan dengan nilai, sikap dan perilaku yang mengatur keinginan individu untuk menjaga hubungan kelompok sosial yang didominasi oleh lelaki. Kesimpulannya, terdapat banyak kepentingan dan implikasi hasil daripada eksperimen ini. Antaranya ialah wujud penguatkuasaan undang-undang etika bagi para pengkaji supaya mereka tidak memanipulasi tingkah laku manusia dan peranan sosial. Kedua ialah kesan moral dalam sosial terhadap tingkah laku dapat elakkan sifat penting diri dalam kehidupan seharian. Ketiga, sekiranya kita lebih berkuasa dan dominan, kita perlu ada tingkah laku yang positif terhadap orang yang lemah. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.